Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Natasha binti Ottoman, seorang pelajar tingkatan 5 menuntut di SMK Pondok Upi. Saya ingin kongsikan buku yang baru saya baca. Buku ini bertajuk Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sebelum saya mulakan, marilah mendengar 4 rangkap pantun saya. Segar pangeran menunggang kuda, kesemua di tepian ketawa sakan. Membaca mestilah berpada-pada, karya Hamka saya ulaskan. Buku ini ialah hasil karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali dengan nama penanya Hamka. Hamka ialah seorang penulis yang berasal dari Indonesia yang terkenal di alam Melayu. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk telah diterbitkan oleh publishing house yang menerbitkan karya agung ini di Malaysia. Mempunyai 283 muka surat yang penuh dengan kosakata baku yang jarang diguna pakai oleh penulis abad ini. Gaya tulisan buku ini merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuklah falsafah, kesusasteraan dan agama. Buku ini menceritakan mengenai perjalanan pahit manis seorang pemuda yang bernama Zainuddin, seorang yatim piatu dipatang senteng oleh masyarakat kampung di Padang. Ekoran dia merupakan anak kacukan Mangkasa dan dari seorang bandar Minangkabau yang dibuang negeri. Kehadiran gadis cantik yang bernama Hayati sedikit sebanyak memberi sinaran hidup buat pemuda itu. Kisah percintaan mereka menjadi bahan bualan dan seterusnya. Zainuddin dihalau keluar dari kampung tersebut dan dia telah menetap di Batipuh untuk sambung mempelajari ilmu agama. Setelah itu, Hayati telah memilih untuk menikahi Aziz yang mempunyai pekerjaan yang bagus, Madaratul Minangkabau dan dari keluarga yang berada. Keputusan Hayati menyebabkan Zainuddin telah jatuh sakit selama 2 bulan dan dia telah mengambil keputusan untuk merantau bersama Mulu. Dan akhirnya beliau telah berhijrah ke Surabaya kerana lokasinya yang lebih dekat dengan negeri kelahirannya. Di sana, dia telah mengarang cerpen pendek dengan menggunakan gelaran Z atau Tuan Syabir di akhbar mingguan. Lain pula nasib Hayati dan suaminya. Setelah mereka berpindah ke Surabaya, Aziz menjadi lelaki yang kuat berjudi dan kaki perempuan. Akhirnya mereka tinggal sebatang kara akibat tidak dapat melunaskan hutang-hutang yang bertimbung. Mereka berdua terpaksa menumpang teduh di rumah Zainuddin sebelum Aziz memutuskan untuk berhijrah mencari pekerjaan baru. Namun, dia memilih untuk membunuh diri. Zainuddin membelikan Hayati sebuah tiket kapal yang dikenali sebagai Van der Wijk ke Sumatera. Hayati yang merasa sedih kerana menjadi janda dan cintanya ditolak Zainuddin dan akhirnya memilih untuk menaiki kapal tersebut untuk pulang ke Padang. Malamnya, kapal yang dinaiki Hayati tenggelam di luar pantai utara Jawa. Zainuddin bertemu Hayati di hospital, namun Hayati meninggal dunia di dalam pangkuannya. Zainuddin patah hati dan kesihatannya mula merosot dan akhirnya meninggal dunia. Jasadnya dikubumikan di sebelah pusara Hayati di Surabaya. Buku ini telah mengajar kita untuk jangan sesekali mengalah dengan ujian yang ditimpa. Ambil pengajaran dari masalah dan kuatkan diri untuk bangun semula. Jangan sesekali bergantung harap dari orang luar, kerana dari itu baru kita sedar akan kekuatan diri sendiri, seperti mana Zainuddin yang mampu menjadi orang tersohor di Indonesia walhal pada mulanya dia dipandang hina. Kebaikan dari buku ini telah mengajar kita bahawa harta, kekayaan, rupa dan kedudukan tidak menjamin kebahagiaan sebuah rumah tangga kalau tidak saling mencintai dengan penuh tulus ikhlas. Jangan sesekali kita memandang remeh terhadap orang berilmu yang kurang berpendapatan, kerana ilmu juga penting untuk menjaga keharmonian dalam keluarga agar kita tidak sesat dan terpengaruh dengan nikmat dan hawa nafsu duniawi seperti mana yang dialami oleh Aziz dan Hayati. Berdasarkan pada hasil kajian, buku ini mempunyai pelbagai gaya bahasa, antaranya ialah persamaan atau simil, seperti laksana, bab, umpama dan sebagainya. Kedua, ialah penggunaan peribahasa seperti makan hati, berulang jantung, pantang pisah, berbuah 2 kali dan patang berunda makan sisa. Ketiga, ialah penggunaan kiasan dan sindiran seperti dialog, meskipun dia akan diterima orang dengan muka manis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.